Assalamualaikum, saya Nur Aisyah Farhana binti Syarif yang bernombor metrikan 84918. Saya akan membentangkan tentang marketing in the arts. Kami telah memilih sebuah syarikat iaitu The Craft Sabah. The Craft Sabah merupakan sebuah syarikat yang menjual kraft tangan tempatan orang-orang di Sabah. Pelan pemasaran kraft tangan dalam industri kreatif yang melibatkan beberapa siri strategik yang bertujuan untuk mempromosikan dan menyokong produk-produk kraft tangan tempatan iaitu di Sabah. Seterusnya, syarikat yang berfokuskan kepada industri kreatif di Malaysia khususnya dalam bidang kraft tangan yang memainkan peranan penting dalam mempromosikan sesuatu keunikan dan warisan budaya. Contohnya, syarikat The Craft Sabah juga merupakan pengeluar dan penjualan produk seperti kain batik, ukiran, pewter dan kraft tangan tradisional di Sabah bagi mengekalkan budaya tempatan mereka. Nama saya Nur Priti Ezra binti Jasmine, nombor metrik 86826. Saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat The Craft Sabah. Syarikat The Craft Sabah merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan produk kraft tangan yang mempunyai daya tarikan budaya dan tradisional di Sabah. Syarikat ini menekankan konsep kraft tangan yang berunsurkan atau melambangkan seni budaya di Sabah. Syarikat The Craft ini terletak di Kota Kinabalu, Sabah dan telah ditubuhkan sejak tahun 1994. Dan mereka juga telah mempersembahkan karya dan seni yang terbaik yang memiliki ciri khas seni di Sabah untuk orang luar, iaitu pelancong. Syarikat The Craft Sabah berharap agar mereka dapat memelihara warisan Borneo melalui promosi dan sokongan daripada pembuat kraft tangan dan generasi muda di Sabah untuk mengekalkan seni karya yang ada dan yang diwarisi turun-temurun. Bagi visi syarikat ini ialah memelihara dalam mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya Sabah melalui kerajinan tangan yang berkualitas tinggi. Misi syarikat ini ialah membangun dan mempromosikan kraft tangan tempatan yang mencerminkan warisan budaya dan warisan Sabah yang unik. Seterusnya, memberi latihan dan pendidikan kepada masyarakat setempat bagi meningkatkan kemahiran kraft tangan dan meningkatkan titik jualan produk. Selain itu, syarikat ini juga menggalakkan prinsip kelestarian dengan menggunakan bahan tempatan dan teknik pengeluaran masalah alam. Dan yang terakhir adalah untuk mendekati pasaran global bagi meningkatkan penghayatan terhadap kraft tangan yang berada di Sabah dan mewujudkan peluang ekonomi kepada masyarakat. Nama saya Benasan bin Hossan Bowie Anajubin, nombor metrik 83376. Saya akan membentangkan tentang segmentasi pelanggan dan strategi sasaran. Untuk segmentasi pelanggan terbagi kepada dua, iaitu geografi dan demografi. Bagi geografi, segmentasi melalui geografi adalah mengetahui kehendak pelanggan di suatu kawasan supaya syarikat dapat beradaptasi untuk mengeluarkan produk ataupun perkhidmatan yang sesuai dengan kawasan tersebut. The Craft Sabah berpusat di Kota Kinabalu agar mampu mendapatkan perhatian pelancong luar. The Craft terletak di Wisma Merdeka Sabah, merupakan salah satu pusat pelancong luar dan dalam negara. Kawasan tersebut juga berdekatan dengan kawasan pelancongan serta bersebelahan dengan tempat penukaran mata wang asing yang memudahkan The Craft untuk mendapatkan sumber kewangan daripada pelancong luar negara. Untuk demografi merangkumi pemuda dan dewasa berumur pertengahan, iaitu pemuda iaitu individu dalam lingkungan usia 20 hingga 30 tahun mungkin berminat dalam hasil kraft tangan sebagai satu objek untuk mengekspresi diri atau untuk projek bersendirian atau untuk menghias rumah mereka. Bagi golongan orang dewasa berumur pertengahan, pelanggan dari demografi berikut mungkin menghargai hasil kraft tangan tradisional kerana ia mempunyai makna dari segi budaya, nostalgia atau sebagai cara untuk mengenali budaya setempat melalui hasil kraft tangan tersebut. Selain itu, turut ada kepelbagaian promosi. Sasaran dapat dicapai
melalui tawaran eksklusif atau promosi yang disesuaikan dengan setiap segmen. Ini termasuk diskaun, package atau menjual hasil kraftangan yang terhad menyesuaikan dengan demografi dan geografi yang unik untuk setiap segmen. The Craft Sabah menggunakan strategi pemasaran diskaun untuk barangan yang diketahui sebagai berharga dan banyak dijual di syarikat lain. Sebagai contoh, The Craft akan menurunkan harga pada musim perayaan seperti setiap tahun baru dan hari gawai kerana ianya terdapat permintaan yang tinggi. Selain itu, The Craft Sabah juga menjual barang-barang yang terhad pada waktu-waktu tertentu seperti baju batik yang banyak dikeluarkan pada musim cuti sekolah kerana kedatangan pelancong dalam dan luar negeri atau negara yang sangat tinggi. Saya Muhammad Nur Azhar bin Bakar dengan nombor matriks 84603. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis produk dan perkhidmatan. The Craft Sabah mengeluarkan produk yang berasaskan kraft tangan, kain batik, ukiran, pewter dan juga buku. Produk yang mereka keluarkan adalah melambangkan negeri Sabah. Produk-produk ini diasaskan bertujuan untuk menarik minat pelancong luar negara yang berkunjung ke negeri Sabah sebagai buah tangan untuk kenang-kenangan dibawa ke negara masing-masing, ke negara mereka sendiri. Untuk kraft tangan seperti gubahan, seashell daripada kulit kerang, alat permainan muzik yang disalut dengan manik-manik adalah dibuat daripada orang tempatan dan dijual di kedai The Craft. Seterusnya untuk kain batik. Kain batik ini ada yang kain batik tenunan dan juga ada kain batik yang dijahit menggunakan mesin. Dan ianya dijual dengan harga yang agak berpatutan untuk pelancong luar negara. Dan juga ianya dibuat oleh orang tempatan sendiri. Ukiran kayu, ukiran daripada buah kelapa yang dibuat dengan menggunakan pahat dan juga ianya dibuat daripada orang tempatan juga. Seterusnya pewter. Pewter ni kebanyakannya dihasilkan menggunakan mesin, namun ada pewter yang dibuat menggunakan ukiran tangan ataupun dipahat menggunakan tenaga manusia. Seterusnya buku-buku yang dijual adalah seperti buku novel, kamus, komik dan majalah, yang mana untuk menjadi bahan bacaan semasa pelancong datang ke negeri Sabah. Seterusnya, mengenal pasti ciri-ciri dan faedah produk perkhidmatan. The Craft Sabah menjual hasil produk orang tempatan yang dibuat sendiri menggunakan kreativiti masyarakat Sabah. Produk ni berasaskan elemen tradisional dan alam semula jadi, yang mana mereka menggunakan bahan semula jadi untuk menghasilkan sebuah produk kraft tangan untuk dijual di pasaran. Seterusnya, produk yang dikeluarkan seperti kain batik, ukiran, untuk mengekalkan kelestarian barang tradisional agar tidak dilupakan, yang disebabkan arus kemodenan. Selain itu, faedah produk yang dijual ini akan menyebabkan budaya-budaya Sabah dikenali oleh orang luar, seperti terutamanya orang luar negara. Oleh hal yang demikian, tumpuan pelancong bukan sahaja pada tempat-tempat yang menarik, namun keunikan yang terdapat di negeri Sabah tersebut seperti hasil kraft tangan yang dibuat oleh orang tempatan. Assalamualaikum, nama saya Dayan Sisa Fitri akan membentangkan mengenai strategi pemasaran dan juga mengenal pasti beberapa strategi. Pertama sekali, strategi pemasaran adalah satu proses di mana rancangan atau pelaksanaan strategi yang digunakan oleh syarikat untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan bagi mendapatkan kelebihan yang ketara agar mencapai sasaran pasaran dan mencapai keuntungan dengan melibatkan pelbagai elemen seperti harga,
promosi, pengedaran, lokasi dan kualiti barangan. Selain itu juga, strategi pemasaran juga memainkan peranan yang amat penting dalam sesebuah syarikat untuk menentukan nilai ekonomi mereka. Seterusnya ialah mengenal pasti beberapa strategi. Terdapat beberapa strategi yang boleh saya terangkan, iaitu pertama sekali, strategi pasaran ataupun pelanggan ialah merupakan antara langkah yang penting untuk mengembangkan strategi syarikat kerana dapat mengetahui perkembangan dalam permintaan pasaran ataupun demand pelanggan, dan juga untuk mengumpul sebarang maklumat mengenai produk ataupun permintaan pasaran. Seterusnya, strategi penetapan harga merupakan sejumlah wang yang dikehendaki ataupun penetapan harga yang amat penting kerana akan menentukan out dan in kos sesebuah syarikat. Sebagai contoh, peletakan harga yang rendah pada permulaan perniagaan dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli dengan lebih banyak. Seterusnya, strategi pengedaran. Strategi pengedaran pula penyampaian kandungan kepada khayalak ramai melalui media seperti WhatsApp, TikTok, Telegram, Instagram, ataupun melalui influencer untuk mempromosikan barangan syarikat. Seterusnya iaitu strategi promosi. Strategi promosi adalah aktiviti mengeluarkan produk ataupun menyebarkan produk melalui diskaun, potongan harga, buy one free one, free shipping ataupun voucher. Yang ini akan meningkatkan penjualan ataupun pemasaran sesebuah syarikat untuk menaikkan ekonomi syarikat dan ekonomi sesebuah syarikat. Seterusnya iaitu cadangan kepada the craft, iaitu yang boleh kami beri cadangkan antaranya iaitu produk yang berkualiti, mengeluarkan produk yang berkualiti ataupun mengenal pasti pesaing. Pertama sekali iaitu mengeluarkan produk yang berkualiti ataupun yang bermutu tinggi dapat menarik perhatian pelanggan dan kerana pasti ramai pelanggan lebih tertarik kepada produk yang berkualiti, dan juga akan menyebabkan pelanggan untuk terus setia kerana mengetahui produk yang amat berkualiti. Seterusnya iaitu mengenal pasti pesaing. Mengenal pasti pesaing dapat meningkatkan strategi pemasaran kerana bila kita mengenal pasti pesaing, ia akan memudahkan kita untuk mengeluarkan produk yang lebih baik dan lebih murah ataupun lebih berkualiti berbanding mereka. Nama saya Jenny Guang Ling Ai, 86523. Saya akan membentangkan kesimpulan dalam kumpulan kami, iaitu kesimpulannya, pelan pemasaran sangat penting untuk mencapai target jualan serta aspek-aspek yang tertentu, dan ini berfungsi sebagai strategi periklanan yang digunakan oleh organisasi untuk menjual produk atau perkhidmatannya kepada pelanggan. Terdapat 4 jenis rancangan pemasaran utama dalam organisasi, iaitu rancangan pemasaran tahunan, rancangan pemasaran kandungan, rancangan perancaran produk, dan rancangan pemasaran media sosial. Pelan pemasaran membantu sesebuah organisasi memahami dan memenuhi keperluan pelanggan, menggariskan tindakan khusus untuk menjangkau pelanggan sasaran, dan meningkatkan jenama tradisional dan meningkatkan hasil. Selain itu, dalam bidang perniagaan, pelan pemasaran adalah penting dalam menyelaraskan matlamat dan objektif syarikat. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.